celaka orang yang menangguh-nangguhkan. Celaka, halakah. Nabi sebut halakah, celaka. Kita jangan tangguh. Nak buat, ada kemampuan dan kesungguhan buat. Macam Al-Fadhil Ustaz kita bagi tahu semalam. Ada kemampuan, ada nak pergi ke Mekah dan sama, tangguh dulu lah. Tunggu pembinaan siap dan seumpamanya. Tangguh sungguh. Sampai sekarang pun boleh. Kan? Adik saya, junior Al-Fadhil Ustaz Abdul di Mahad Muhammadi di Pasirman. Jurusan ilmu wahyu, dia mutawif. Ada 60 orang ni dia nak bawa ni. Janji bulan 12 ni 60 orang. Dah 5 orang minta balik duit. Tak tahan tu tak kan. 60 orang 5 dah minta balik. Padahal dia dah bawa dah berapa kali rombongan dah. Kan? Dah berapa rombongan tak percaya juga dari segi tu 5 kena bagi balik duit. Kan? Berapa tu? Kalau 8,000 5 kali 8 dah 40,000. Tak demam budak tu. Tak nak kan? Baik. Dan disebut lagi dalam kitab kita ni bahaya menangguhkan ketaatan. Bagaimana disebut? Dia kata apa? Yang hadis kita selalu dengar, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas as-sahhatu wal faghara. Disebut oleh pengarang kitab ini, kebanyakan manusia terpedaya dengan dua nikmat, iaitu masa sihat dan juga masa lapang. Kalau saya boleh ambil kesinambungan daripada kuliah-kuliah terdahulu dalam kitab Al-Khabair, dosa-dosa besar. Bagaimana saya ceritakan seorang tokoh korporat muda, usia 52 tahun di bandar Sungai Long itu, kan? Yang dijangka Allah kata dalam kalau ikut kaedah perubatan, bukan ketentuan ajal, 6 bulan Tuan Haji Bahar. Kalau ikut dari segi kanser usus, kanser liver ni 6 bulan. Tiap-tiap hari duk check dia punya, ada measurement liver tu duk tunjuk kat saya dan seumpamanya. Tapi yang nyata dia kata solat malam tak tinggal sekarang. Pukul 3 mesti bangun. Pukul 3 bangun. Tunggu Allah uji macam tu. Kita tak apalah, ada lagi kesempatan. Kita takut jadi bila keadaan hatta iza jaa ahadahumul maut, bila kematian datang, kita pun kata qala rabbirji'un, tangguhkanlah kematian ni. Allah sebut kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun. Tak payah cakap lah, dia kata sekarang dah bagi masa dulu, masa duduk atas dunia dah bagi. Sekarang baru nak ni, maknanya dia kata tak boleh, kalau sudah ada penghalang alam barzakh. Kalau kita selalu pergi ke tanah kuburan, saya kebetulan dalam keadaan PKP ni, bila tim khairat kematian kita, bila ada kematian, dia jemput dan kita tak ada masalah. Kan? Alhamdulillah tak ada urusan lain. Kuliah pun tak ada dalam musim ni, pergi. Antaranya yang last hari tu, saya tanya tuan in-charge penggali kubur, Tuan Haji Rusli tu, dengan ketua khairat kita sekali, Tuan Haji Johari kita. Tanya berapa orang meninggal ni? Dia kata ini 10 Ustaz. 10. Kan? Kita tengok dalam report COVID-19, kematian tertinggi 10 orang. Kita dah berdebar. Padahal dekat kubur kita ni, Raudatul Sakinah ni, tiap-tiap hari 10, 12, paling ringan 7 dia kata. 7. Kan? Bayangkanlah kematian yang selalu, yang paling dekat dengan kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata apa? Maksudnya, kata pengarang kitab, manusia terpedaya dengan dua nikmat itu andai ia hidup dalam keadaan sihat dan banyak masa lapang. Bila ni sihat banyak masa lapang? Sekarang ni banyak masa lapang ni. Banyak masa lapang sekarang. Dah. Lepas tu bila dah di uplift balik, habis 12-11 ni boleh back to normal macam dulu balik. Maknanya dalam keadaan tak ada PKPB dah. Jadi kita pun ingat balik Allah. Dalam masa daripada 14 bulan 10 sampai 12-11, berapa habis, berapa surah habis. Kan? Itu jadi persoalan dia. Kan? Sebab itulah kena istiqamah. Antara perkara yang disebut daripada sebuah kitab tentang istiqamah ini, yang kita nak dapatkan, salah satu daripada yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Fusilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanun wa abshiru. Janji Allah tentang syurga yang dijanjikan ni, sebab dalam kitab At-Tazkiratu bil Ahwalul Mauta, halaman berapa tu? 425 kalau tak silap saya. Roh seorang mukmin tidak akan keluar daripada jasad dia kecuali ditunjukkan, dipertontonkan kat mana dia pergi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tanda-tanda kematian yang kita belajar kat kitab kita pun ada, di surah kita pun ada. Ustaz Muhammad Zukri ajar kitab apa tu?
apa ni, kitab perjalanan ruh dan seumpamanya, ni dalam kitab rahsia kematian disebut. Sebab itu kadang-kadang kita tengok jenazah anak muda, kadang-kadang kita tengok, pernah saya kat kampung tengok, dah kalau ikut daripada keadaan di atas dunia taklah hebat mana. Tapi bila meninggal tu kita tengok ada peluh jantan kat sini. Tuan faham peluh? Nah, antaranya ya ada kita kata tanda-tanda husnul khatimah. Sebenarnya dia segan, malu bila Allah pertontonkan sebelum roh nak keluar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ni syurga yang dijanjikan. Dia kata Allah amalan tak berapa malu ya Rabb. Malu kita kepada Allah atas dasar rahmat Allah SWT. Sebab itu atas dunia ni ambil betul-betul bagaimana dalam satu kitab yang saya rujuk. Dia kata apa? Antara ciri-ciri istiqamah ni. Boleh hari ni 4 ni pun tak apa dah. Dia kata yang pertama, melaksanakan segala yang wajib mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam Al-Fadil Ustaz Abdul Timbalan pengusi Zohar kita mengajar tentang cinta Rasul. Bulan Rabiul Awal ni, bulan kelahiran ni, kita kalau tak sebab kita ingatkan hari itu time frame untuk PKPB ni sampai 27 Oktober. Jadi saya dah bincang dengan Tuan SU, kita nak buat qasidah, nak panggil untuk berselawat pada Nabi SAW. Kata meriah kan dia di surau kita ni. Tapi dalam keadaan dipanjangkan sehingga 2 November, maka kita kena fikir alternatif lain. Kita tak nak bertangguh sebab kita duduk mengajar ni kan. Jangan bertangguh. InsyaAllah kita akan buat macam mana, qasidah online ke insyaAllah. Nah, baik, dia kata yang kedua, menambahkan ibadah sunnah. Saya kalau boleh ulang sekali lagi bagaimana kuliah semalam. Al-Fadhil Ustaz bagi tahu. Dia kata sebab apa disuruh untuk banyak solat sunat. Sebab kalau nak agakkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang setengah kata 300 hari. 300 hari semalam ni Ais. Susah kan? Dah, kurang-kurang dah kita solat. Apa dia kata? Sallu ala waqtiha tu, 5 waktu yang difardukan, kita dah berselawat. Kita tambah solat sunat rawatib 12 rakaat. Yang dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin akan disediakan mahligai. Ke? Mahligai di syurga untuk orang yang melazimi solat ba'diyah dan qabliyah ni, rawatib 12 rakaat ni ditambah dengan ke istiqamahan dalam solat fardu. Ada tambahkan ibadah-ibadah sunnah. Dan yang ketiga, menjauhi yang haram. Sebab itu dalam hadis sahih Imam Tirmizi dia kata ittaqun nas, apa dia kata? Jauhkanlah, dia kata, daripada ittaqil maharima takum a'badan nas. Jauhkan daripada benda yang haram, maka dia kata ibadah kita akan tekun. Jangan jadi masuk benda yang haram di dalam tubuh badan kita, apatah lagi dalam ahli keluarga kita. Jangan. Dan dia kata yang keempat, menyempurnakan tugasan yang diamanahkan dengan istiqamah. Ini pun bahaya kan, tugasan yang diamanahkan. Sebab itulah disebut tadi iza alamatul munafikun dalam satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ni lah yang dalam perang Khandaq tu, dia tengok Nabi, sayang pada Nabi SAW. Tengok Nabi bila nak pecah batu, terangkat jubah, ada ikat batu kat sini dua. Ada laparnya Nabi SAW. Kita kalau lapar, bergetar tak boleh kan. Lapar sudah. Sebab itu Imam Ghazali kata untuk kebahagiaan keluarga, dalam kitab Menakahat jaga 2 perkara. Tok Imam belah pantai timur bila khutbah nikah dia selalu sebut, jaga perut, jaga bawah perut. 2 perkara dia selalu jaga kan. Itu kan dari segi kaedah betul. Jaga 2 perkara untuk kebahagiaan rumah tangga. Jabir kata apa? Jabir kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al amanatu tajlibur rizku. Amanah ni boleh bawa keberkatan rezeki, tambah rezeki kalau kita amanah. Dia kata apa? Wal khiyayatu tajlibul faqra. Dan dia kata khianat ni boleh bawa kepada